Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir pada sesi yang seterusnya iaitu sesi yang kedua. Okey, jadi kita akan sambung lagi untuk soalan nombor ke-6. Okey, soalan nombor 6 ni lebih kurang macam soalan nombor 5 tapi kat sini untuk sesi kedua kita akan fokuskan pula kesimpulan secara didaksi. Tadi kita belajar kesimpulan secara induktif. Nanti kita akan belajar kesimpulan secara didaksi pula Okey. Jadi saya harap awak semua dapat berikan tumpuan yang penuh sebab didaksi ni sebenarnya dia nampak susah tapi sebenarnya senang. Okey. Alright. Seperti biasa kita akan mulakan soalan atas, soalan penyataan lah ataupun soalan implikasi supaya awak kukuhkan lagi kefahaman berkenaan dengan soalan yang basic. Okey. Tengok kat soalan A ni, kita baca penyataan di bawah menunjukkan songsangan bagi suatu implikasi. Okey. So kalau awak baca kat sini, dia kata penyataan dekat bawah ni menunjukkan songsangan. Penyataan ni adalah songsangan. Jadi awak kena cari dulu implikasi. Sebab implikasi ni macam ibu kepada ayat. Okey, implikasi ni adalah ayat sebenar. Jadi apakah implikasi bagi ayat tadi tu? Jadi apabila kita tahu di sini diberi songsangan, untuk dapatkan implikasi, awak songsangkan balik. Gunakan proses yang sama. Kita akan gunakan proses songsangan. Maksudnya dari implikasi pergi kepada songsangan, kita gunakan kaedah songsang. Manakala kalau songsangan pergi kepada implikasi, kita gunakan kaedah yang sama iaitu songsangan. Dia cerita dia sama je macam akas pergi kepada implikasi. Okey, akas pergi kepada implikasi gunakan akas ataupun implikasi pergi kepada akas menggunakan konsep yang sama, menggunakan proses yang sama. Jadi kalau kita ada songsangan, okey, kita nak pergi kepada implikasi, kita gunakan songsangan. Kita mesti gunakan yang sama proses yang sama. Kadang-kadang soalan ni dia memang suka twist pelajar macam ni. Tapi cara dia sebenarnya sama sahaja. Awak sebenarnya kena cari songsangan bagi songsangan tadi tu. Songsangan kepada songsangan akan dapat implikasi balik. Dia jadi macam tu lah. Jangan pening cara yang sama. Sekejap saya tulis kat sini. Kalau awak nak salin pun boleh, tak ada masalah. Okay, ada lagi satu, siapa dia? Kontrapositif Jangan lupa lagi satu. Kalau kontrapositif, saya tak muat pula, tak apalah. Kita tulis kecil-kecil. Okay. So maksudnya kat sini, macam kita belajar sebelum ni lah dalam kelas-kelas yang saya ada terangkan dulu kan. Kalau kita nak cari akas, implikasi kepada akas kita gunakan proses akas. Okay, proses akas ni maksudnya terbalikkan ayat. Jika P maka Q kemudian jadi jika Q maka P. So kita terbalikkan sahaja akas tu. Tapi kalau awak nak cari balik implikasi tu, awak terbalikkan lagi sekali. Dia maksudnya dia memutar kembali, gunakan proses yang sama. Tapi soalan ni, dia kata penyataan di bawah ni menunjukkan songsangan. Jadi kalau awak lihat ayat ni, jika set P tak sama dengan null, ni kita panggil null null ataupun set kosong. Okey, null. Jika set P tak sama dengan null, maka NP tak sama dengan kosong. Ini adalah songsangan. Jadi, apa yang awak nak kena buat? Ni saya tulis null
Jadi apakah implikasi bagi ayat tu? Awak gunakan proses yang sama. Tuliskan jawapan dekat dalam ruangan komen. Kalau kita nak cari kalau kita nak cari songsangan, kita gunakan penafian. Kalau kita daripada songsangan nak cari kepada implikasi, kita gunakan penafian juga. Semua sama proses. Okey, ada jawapan yang pertama. Senang betul. Tukar simbol jadi sama dengan. Okey, yes. Tukar simbol jadi sama dengan. Betul? Jadi kita tukarlah. Kita songsangkan dia, kita jadikan dia seperti ayat asal. Kita gunakan kaedah songsang. Jika set P sama dengan null, null ni adalah bujur yang ada slash ataupun kosong yang ada slash. Ni kita panggil dia sebagai set kosong ataupun null. Dan maka NP sama dengan kosong. Okey, ni adalah kita punya implikasi. Tadi tu songsangan, yang ni implikasi. Tapi kalau awak nak dapatkan songsangan balik, awak just songsangan balik. Dia macam proses yang sama. Okey, proses yang sama. Implikasi ke songsangan gunakan penafian, songsangan ke implikasi pun guna penafian. Dia adalah sama kaedah. Sama juga cerita kalau kita ambil akas. Akas pergi kepada implikasi, maksudnya awak terbalikkan. Tapi kalau implikasi pergi kepada akas, awak pun terbalikkan. Masing-masing menggunakan proses yang sama. Okey? Ni adalah sesuatu soalan yang orang kata kemahiran kritis dan kreatif. Dia adalah sederhana susah. Kita boleh kategorikan sederhana susah. Jadi kalau awak dapat jawab, maksudnya awak betul-betul faham lah. So awak kena baca soalan betul-betul ya. Ni kadang-kadang kan, awak kena baca ni. Pernyataan di bawah menunjukkan tiba-tiba dia cakap kontrapositif. Jadi awak fikir, kalau kontrapositif bagi satu implikasi, maksudnya kita kena cari implikasi dulu. So kita kontrapositifkan balik. Itu maksud dia. Kita kontrapositifkan balik semula. Ada soalan kontrapositif. Kemudian kalau tiba-tiba dia cakap pernyataan di bawah menunjukkan akas, so awak akaskan balik. Akaskan balik supaya dapat implikasi tadi tu. Okey? Baru awak boleh nyatakan antijadian dan akibat. Okey, antijadian ataupun dalam bahasa Inggeris dia antecedent, antijadian, akibat. Antijadian apa, akibat apa? Tapi ingat lagi. Apakah antijadian? Oops. Okay. Apa yang terjadi? Awak boleh tuliskan kalau awak ingat lah. Based on implikasi based on implikasi. Jangan tengok susah lagi, tengok implikasi ni. Cikgu biar saya jawab. Jawab. Nak guna mic boleh, nak guna. Set P sama dengan bukan kosong. Akibat tu NP sama dengan kosong. Okay, good. So kita ambil ni kita ambil yang ni sahaja dengan ni sahaja. Yes, bagus. Senang antijadian maksudnya betul-betul lepas perkataan jika. Okay, good. So set P sama dengan
null ataupun bukan kosong. Kemudian akibat ni adalah NP sama dengan kosong. Okay, jatuh pula pen saya. Alright, so itu sahaja jawapan dia. 2 markah 2 markah. Alright, so boleh tuliskan jawapan dia. Jangan salah tulis anti-jadian awak jangan ambil anti-jadian daripada songsangan pula salah nanti. Sebab dia kata nyatakan anti-jadian dan akibat bagi implikasi. Bukan bagi songsangan. Hati-hati tau ayat dia. Dia suka sorok-sorokkan ayat. Kalau awak nampak betul-betul mata awak tajam, awak boleh tahu apa yang dia nak. Mata kena tajam. Cari apa yang ada yang menyorok dalam tu. Jadi awak kena cari implikasi, lepas tu awak kena cari anti-jadian, lepas tu awak kena cari akibat. Okay, sebab tu saya cakap soalan ni dia adalah 3 dalam 1. Dia tanya 3 dalam 1 sekali. Dia tanya awak, dia suruh awak songsang dulu, lepas tu dia suruh awak cari anti-jadian dengan akibat. So sebenarnya 3 in 1 benda ni dalam satu soalan. Ni sebab tu saya cakap soalan ni sederhana susah. Okay, siapa yang dapat jawab tu bagus. Dan siapa yang rasa-rasa tadi betul lah jawapan dia kan. Tapi awak tak tuliskan jawapan tu tak apa. Maksudnya awak boleh jawab. Okay, yang mana yang masih lagi terpinga-pinga tu tak apa, awak mesti belajar. Sebab saya takut soalan ni akan keluar. Okay, soalan macam ni, jenis pattern macam ni akan keluar satu hari nanti. Kita takut, tak nak lah macam tu kan. Kita takut. So kena standby. So macam ni contoh soalan dia, kalau dia bagi songsangan, awak nak cari implikasi tu, awak gunakan kaedah yang sama, iaitu kaedah songsang. Kemudian anti-jadian ni awak kena ingat dia mestilah perkataan jika punya ayat ni jika, ni maka. Ni jika, ni maka. Nak ingat senang, anti-jadian kan ada huruf J tau. J untuk jika. Akibat ni maksudnya kesan. Jika saya makan, maka saya kenyang. Maksudnya macam tu. Maksud dia kalau saya makan, kesannya akan menghasilkan kekenyangan lah. Okay? Jadi jika saya makan, maka saya kenyang. Akibat ni adalah kesan. Okay? Awak kena tengok. Mana nak tahu anti-jadian dengan akibat? Memang jawapan di depan mata sahaja. Okay. So kita proceed kepada soalan seterusnya. Saya tahu banyak contingan kat sini. Okay, so saya padan balik yang ni. Okay. Next, soalan B. Okay. Soalan B1. Lengkapkan premis 2 untuk membentuk satu hujah yang betul. Dia menggunakan jika maka. Okay, dia menggunakan jika maka. Jadi, bentuk satu jangan guna. Okay, jangan guna. Jangan. Okay, jangan tengok tengok antara dua ni. Bentuk 2 dengan bentuk 3. Sebab dia ada perkataan jika maka. Jadi kita fokuskan. Okay, fokus kat sini. Lepas tu awak lihat perbezaan antara dua bentuk ni. Bentuk 2 ni kan, kalau digunakan jika P maka Q, kemudian premis 2 dia mesti ambil ayat P. Kemudian kesimpulan mesti ambil ayat Q. Maksudnya dia straightforward lah. Kalau jika P, so P tu berada dekat premis 2. Kalau maka Q, Q tu akan berada dekat kesimpulan. Apa beza pula dengan bentuk 3 ni? Bentuk 3 ni dia terbalik. Jika P, tapi dia ambil Q pula dekat premis 2. Dia terbalik kan? Dengan syarat dia melakukan penafian. Dia gunakan bukan. Bukan ni maksudnya penafian. Okay, penafian Q. Jika P maka Q. Okay, kemudian premis 2 dia akan jadi penafian Q lah. Kemudian kesimpulan dia akan terbalikkan, dia akan jadi penafian P. Jadi awak tengok perbezaan kat sini. Jika P maka Q, ni adalah P sahaja. Kemudian ni adalah Q sahaja. Dia adalah straightforward. Tapi kalau bentuk 3 ni dia terbalik. Penafian Q, kemudian baru penafian P. Itu adalah contoh bentuk dia. Jadi kita lihat. Dekat kesimpulan ni dia bagi X tak sama dengan 4. Okay, X tak sama dengan 4. So awak fahamkan balik. Jika P
maka Q, dan dekat kesimpulan ni dia ambil ayat apa? Dia ambil ayat apa? Dia ambil ayat P ke dia ambil alat pula? Dia ambil ayat P ke ambil ayat Q? Tuliskan kat ruangan komen, P atau Q. Dia ambil P Okay, good. Sebab apa? Dia ambil X sama dengan 4. Tapi dia lakukan penafian. Dia gunakan penafian kat situ. Sebab dia buat terbalik. Kalau contohnya dekat sini awak rasa dia ambil P, jadi automatik promise 2 ni dia akan ambil Q. Betul tak? Tapi ingat, dia lakukan penafian. Okay, dia lakukan penafian. Jadi awak kena buat penafian P, penafian Q. Okay? Jadi apakah agak-agak jawapan bagi premis 2 tadi tu? Tuliskan kat ruangan komen. Apakah agak-agak jawapan premis 2 tu? X kuasa 3 tak sama dengan 29. X kuasa 3 sama slash 29. Okay, kita boleh gunakan tak sama juga simbol yang tu saya faham. Okay, X kuasa 3 tak sama dengan 29. Okay, ni straightforward simbol. Yes, masing-masing betul lah. Okay, good. Jadi kita tukarkan dalam bentuk penafian. Jadi kita tulislah dekat sini. X kuasa 3 tak sama dengan 29. Okay, tak sama dengan 29. Okay. Jadi awak dah dapat dah satu markah untuk soalan yang B1. Okay, B1 selesai. Bentuk dia sah. Okay, bentuk dia sah sebab betul bentuk dia. Tapi soalan tu tanya awak, adakah dia logik? Adakah hujah ni logik ataupun adakah hujah ni munasabah? Jadi macam mana kan kita nak tahu jawapan dia betul atau tidak? Kan? So awak kena tengok saya buat awak tengok saya buat macam mana. Kalau contohnya X tu sama dengan 4. Okay, kalau X tu sama dengan 4. Cuba kalau awak gantikan 4 ni ke dalam yang akibat tu. Okay, awak gantikan X tu ke dalam akibat. Contohnya akibat diberi kat sini adalah X kuasa 3 kan. Jadi awak buatlah 4 kuasa 3. Awak buatlah 4 kuasa 3. Awak tekan 4 shift kuasa 2 nanti dia akan keluar 4 kuasa 3 macam ni. Ataupun awak gunakan simbol tanduk ni awak buat 4 simbol atas 3. Nanti awak akan dapat 64. Dah memang jelas dan nyata salah dekat sini. Permis 1 salah. Jadi kita nampak sangat permis 1 tu salah, automatik kita akan tulis kat sini tidak munasabah. Okey, tidak munasabah. Kerana ni kalau awak nak bagi tahu kenapa. Kalau dia tanya, tapi kalau dia tak tanya pun awak boleh bagi tahu kenapa. Kenapa dia salah? Kerana permis 1 salah. Cukuplah, awak janganlah pula pergi explain detail kerana 4 kuasa 3 tak sama dengan 29. Tak payahlah detail sangat kan. Luar kotak sangat tu. Awak ambil yang simple je. Kerana permis 1 adalah palsu. Cukuplah. Kerana permis 1 adalah salah pun boleh. Tapi kita nak cantikkan ayat, kita gunakan perkataan palsu. Tidak munasabah kerana permis 1 adalah palsu. Jadi awak tak perlu pun cari premis 2, awak tak perlu pun cari premis 3. Premis 3 pula. Awak tak perlu pun cari kesimpulan. Cari satu ni cukup. Satu yang cacat memang tak munasabah. Okay? Memang tak logik. Senang kan? Jadi benda ni awak kena buat berkali-kali. Nampak tak? Masa first day awak buat tu rasa macam mungkin nampak blur kan? Tapi nanti bila kita buat lagi, nanti dah lama jadi kebiasaan. Dia akan jadi senang. Okay, so ini adalah contoh jawapan. So masing-masing satu markah, total 2 markah. Okay, totalnya 2 markah. Jadi ini adalah melibatkan hujah.
Tengok nanti lama-lama awak dah nampak dah macam mana. Awak tak payah langsung pun hafal bentuk ni. Awak tengok je jawapan dia based on apa yang awak nampak kat sini. Awak tengok P, Q yang mana dah guna, tak payah guna lagi. Ambil yang tinggal. Okay? Alright. Apa saya tekan ni? Alright. So, next. Soalan terakhir. Tak adalah terakhir sangat. Ni yang terakhir untuk nombor 6 lah Okay. Tadi masa sesi 1 kan? Masa sesi 1 tadi saya terangkan berkenaan dengan kesimpulan umum secara induktif. Okay ni. Awak tengok kat sini. Saya tulis kat sini. Kesimpulan umum secara induktif. Ini yang kita belajar tadi. Yang senang tu kan. Tapi sekarang kita akan belajar kesimpulan umum secara didaksi pula. Apa pula didaksi ni? So kita buat. Panjanglah soalan dia. Malas nak buat. Jangan macam tu 2 markah ni. Dia soalan macam ni 2 markah. Jangan tinggalkan. Sebab memang jawapan dia depan mata. Jawapan dia depan mata je sebenarnya. Okey, awak tengok kat sini. Diberi bahawa sudut pedalaman sebuah poligon sekata dengan n sisi ialah, ni adalah rumus. Ni adalah rumus. Tulis kat sini, rumus. Kemudian, buat satu kesimpulan secara didaksi tentang saiz sudut pedalaman sebuah oktagon. Jadi kita ada rumus, kita ada oktagon dan diberi clue kat sini n ialah sisi. Okey, n ialah sisi. Okey, oktagon. Oktagon ni bentuk poligon. Okey, oktagon ni ada berapa sisi? Oktagon ada berapa sisi? Berapakah nilai n dia? Siapa tahu? Oktagon. Oktagon ada berapa sisi? Sisi sama dengan bucu sama je. 8. Good. 8 So oktagon ada 8 sisi. Kalau awak tak ingat, ni awak boleh buat catatan. Kita ada belajar bentuk 2D 2 dimensi. Bentuk 2 dimensi ni awak boleh buat catatan 2D First kita belajar bentuk segitiga. Ni ada 3 lah, n sama dengan 3. Kemudian saya tulis nama sekali lah supaya awak nampak segitiga. Kemudian kita ada segi 4. Segi 4 macam ni. So kita tuliskan dia segi 4. Segi 4 ni ada banyak jenis, segitiga pun ada banyak jenis. Segitiga ni ada sama kaki, ada sama sisi, ada bersudut tegak. Segi 4 ni pula ada segi 4 sama, segi 4 tepat, ada segi 4 rhombus. Okay, ada banyak. Tapi dia punya bucu dengan sisi masih sama. Okay, tidak berubah. N adalah apa? Kalau segitiga awak ingat, mesti ada 3 sisi ataupun 3 bucu. Kalau segi 4, sama juga. Mesti ada 4 sisi ataupun 4 bucu. Bentuk tak kisah pun macam mana bentuk dia sekalipun. Bentuk dia cacat ke, bentuk dia tak cacat ke, sama je. Yang penting N dia tidak lari. Okay? Contoh pentagon yang awak belajar dekat sekolah kan. Pentagon mestilah cantik macam ni. Ni contoh pentagon saya. Sekejap saya buat lakaran sekejap. Okay. Ni contoh pentagon yang awak nampak cantik sangat. Cantiklah sangat kan. Okay. Tapi sebenarnya pentagon ni boleh jadi macam-macam bentuk. Pentagon boleh jadi macam ni pentagon boleh jadi macam ni. Pentagon boleh jadi macam ni. Nampak je macam segitiga tapi bukan. Dia adalah pentagon. Sebab apa? Sebab ada 5 sisi, 5 bucu. Nampak je macam segitiga tapi bukan. Hati-hati ya. Poligon ni macam-macam bentuk boleh jadi. Tapi awak kena ingat, N dia tidak berubah. Nilai sisi, nilai bucu semua sama. Tidak berubah. Kalau N dia 5, kita panggil dia pentagon. Okay, N dia 5, pentagon. Kalau awak rasa susah sangat lah nak kira N tu berapa kan, awak tengok bucu je.
Bucu tu maksudnya hujung-hujung dia lah. Ada berapakah hujung dia? Ada 4 ke? Ada 3 ke? So ni adalah pentagon. Ni untuk pelajar yang tak ingat lah. Kemudian kita ada hexagon. Hexagon ni tak kisahlah ada 6 bucu 6 bucu macam ni kot. Saya tak tahu dah nak lukis macam mana. Dia 6 bucu, kita tuliskan dia sebagai hexagon. S untuk 6. Okey, S untuk 6. 6. Ataupun itulah 6. 6 So N ialah 6. Manakala heptagon dia ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Okey. So ada 7 lah, ni contoh heptagon. Lukisan saya cantik kan. Okey, heptagon ada 7 sisi dan 7 bucu lah. Masing-masing tidak lari. Dan akhir sekali kot. Ada banyak sebenarnya. Ada oktagon, nonagon, dekagon, apa lagi gon? Ni ada oktagon. Oktagon ada 8. Kemudian apa lagi satu bentuk tu nonagon kan. Nonagon ada 9. Macam-macam lah. Ada 9 bucu. So nonagon. Saya malas nak lukis lah sebab makan masa lah. Saya lukis bukan cantik pun. Okay, N sama dengan 9 dan dekagon. Dekagon 10. Saya tak ingat lah dekagon berapa. Nanti awak search Google. Saya search Google. Sekejap Dekagon size. Saya suka search Google. Betul lah, 10 gon. Dekagon adalah 10 sisi. Senang je sebenarnya, awak boleh search kat Google je. Okay. So jawapan dia sebenarnya dah tahu dah. Okay, oktagon ada 8. So N sama dengan 8 lah. Okay, kita fokuskan oktagon Okay, kita ambil oktagon. Ni kalau awak nak screenshot boleh, nak salin boleh. Tapi kalau awak salin lambat lah So screenshot kalau malas. Kalau awak tak nak screenshot pun tak apa. Sebab nota ni saya akan upload dalam Google Classroom. Jadi awak boleh je dapatkan nota ni. Okay. So kita tengok kat sini. Apabila rumus rumus dia dah bagi ni, rumus yang warna hijau ni, kita gantikan sahaja dalam rumus tu. Kita gantikan, kita tulis N tu sebagai 8 jadi yang saya gantikan ni saya buat warna hijau. 8 8 tengok rumus ni. 8 tolak 2 darabkan dengan 180 darjah perkan dengan 8. Awak kena buat macam ni. Kalau awak buat macam ni, mungkin awak akan dapat markah jalan kerja. Ni markah penggantian Kemudian awak cari jawapan dia. Kira menggunakan kalkulator. Rumus dah bagi. Rumus dah bagi, awak tekan je. 8 tolak 2 dapat 6. Darabkan dengan 180. Kemudian bahagi 8. Tekan je kalkulator. Dapat 135 darjah. Okay, dapat 135 darjah. Betul, 1 markah. Okay, pastikan darjah kena tulis lah. Kalau awak tak tulis, salah lah. Okay, kena tulis darjah. Tapi ingat, kalau awak tulis kadar jawapan sahaja, kemungkinan ada certain sekolah yang hanya memberikan awak 1 sahaja markah. Total markah ada 2 markah. Markah jalan kerja dan markah jawapan. So awak kena gantikan. Okay, gantikan dalam rumus. Nak gantikan senang je. Rumus tu memang dia bagi. Jangan takut dengan rumus. Okay, rumus tu memang ada dalam soalan. Okay. So sebenarnya kesimpulan secara didaksi ni sama senang macam kesimpulan secara induktif ataupun aruhan. Jadi jangan tinggalkan soalan-soalan yang macam tu. 2 markah 1 soalan. Dan soalan ni ambil sahaja dalam soalan tu sendiri. Okey, jawapan dia memang ada dalam soalan tu. Awak boleh terus je ganti jawab jawapan. Okey. Yang ni tak payah buat ayat tau. Kita tak perlukan ayat. Okey, kita tidak perlukan ayat. Hanya jawapan sahaja. Kita maksudnya dari rumus kepada jawapan. Tadi tu daripada jawapan kepada rumus. Nanti kita tengoklah lagi saya ada soalan bonus. Ni soalan bonus awak boleh tengok lagi. Tapi ni awak salin dululah kalau awak nak salin.
Okey. Saya bagi masa dalam beberapa saat untuk awak refresh balik minda awak sebelum kita pergi kepada soalan bonus. Sebab kita ada lagi 10 minit. Alright. So itu berkenaan dengan kesimpulan secara didaksi. Mari kita lihat berkenaan dengan soalan bonus. Okey, ni saya tahu awak boleh buat. Okay, saya tahu awak boleh buat, tapi hati-hati ya, soalan bonus ni ada perangkap dia sendiri. Mari kita tengok sama-sama apakah perangkap yang ada dalam soalan ni. Okey, kita tengok untuk soalan ni. Soalan ni adalah soalan soalan ni adalah kesimpulan, buat kesimpulan secara induktif secara induktif. Dia suruh kita buat kesimpulan umum secara induktif. Buat kesimpulan secara induktif. Jadi kan, awak baca kat sini ada pola, ada dia punya jawapan. So pola ni kita padam. Okay, padam 0, 3, 18 dengan 57. Awak padam. Okay, jadi nombor yang tinggal awak akan baca daripada atas ke bawah. Kita akan baca nombor 2. So kita tulis nombor 2 lah. Nombor 2 ni maksudnya nombor yang sama. Jadi saya gunakan warna hitam. Hitam maksudnya nombor yang sama. Kemudian awak lihat ada nombor yang berbeza bermula dengan nombor 0, nombor 1, nombor 8 dengan nombor 27. Nombor dia berselang-selang. Macam mana nombor berselang-berselang ni? Nanti kita tengok. So kita kosongkan dulu. Kemudian dekat sini tak ada pula nombor. Nombor dia hilang. Nombor dia hilang. Macam mana boleh hilang? Sebenarnya nombor yang hilang ni adalah 0. Jadi kita pun buatlah tambah N. Okey, tambah N. Sebab nombor ni bermula dengan 0 sebenarnya. Sebab dia tiada nombor. Tiada nombor maksudnya 0. 0, 1, 2, 3. Kita nampaklah N tu adalah 1, 2, 3. Sorry. N tu ialah 0, 1, 2, 3. Okey, kita tahu N bermula dengan 0, 1, 2, 3. Tapi macam mana pula dengan yang dalam kurungan ni? Kenapa dia tak sama? Kenapa dia nombor 0, 1, tiba-tiba lompat kepada nombor 8? Kenapa cerita dia sebenarnya awak kena hafal. Okey, pelajar matematik ni dia kena hafal lah. Kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Dan kuasa 3 sempurna. Apa benda ni nak kena hafal pula kan? Tak apa, benda ni tak payah hafal pun, just fahamkan. Apa maksud kuasa 2 sempurna? Apa maksud kuasa 3 sempurna? Okey, saya mulakan dengan nombor 1. Okey, 1. Kalau kuasa 2 sempurna, maksudnya nombor 1 ni dia akan kuasa dengan nombor 2. Kalau kuasa 3 sempurna, nombor 1 ni dia akan kuasa dengan 3. Okey, awak ingat kuasa 2 sempurna maksudnya semua nombor kena kuasa 2. Kuasa 3 sempurna maksudnya semua nombor kena kuasa 3. Jadi kita ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, bla bla bla. 2, 3, 4, bla bla bla. Okey, dot. Jadi masing-masing ni kena kuasa ikut dia punya kategori. Kalau sini kawasan kuasa 2 sempurna, maksudnya 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Jadi jawapan dia akan menghasilkan 1, 4, 9, 16. Manakala
Untuk kuasa 3 sempurna, semua kena kuasa 3. Okey, 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3 dan 4 kuasa 3. Dan jawapan dia adalah 1, 2 kuasa 3 ialah 8, 3 kuasa 3 ialah 27 dan 4 kuasa 3 ialah 64. Sebab saya dah hafal, saya terus kira. Tapi kalau awak tak hafal, tak apa. Awak buat macam tu, lepas tu tekan je calculator. Sebenarnya tak payah hafal pun tak apa. Okay, 1 kuasa 2 dapat berapa? Dapat 1. 2 kuasa 2 dapat berapa? Dapat 4. Okay, 3 kuasa 2 dapat berapa? Dapat 9. Dan seterusnya. Sama lah dengan nombor 1 kuasa 3 tu awak try lah. 1 kuasa 3 dapat berapa? Kemudian 2 kuasa 3 dapat berapa? Dan awak bandingkan jawapan dalam kurungan ni, adakah dia kuasa 2 sempurna ataupun adakah dia kuasa 3 sempurna. Jadi saya letakkan di sini A atau B. A atau B. Cuba tuliskan dekat ruangan komen. Okey, B sebab dia adalah nombornya start dengan 0, kemudian 1, kemudian 8, kemudian 27. Ada yang sama kan? 1, 8, 27 kan? So bermaksud yang inilah 1, 8, 27 ni. Okey? Jadi kita ambillah kuasa 3 sempurna. Maksud dia nombor yang berturutan kuasa 3. Okey, nombor berturutan N. Okey, N, nombor berturutan N, kuasa 3. Dia jadi macam 2N kuasa 3. 2N kuasa 3 tambah N. Tapi N ni, awak tak boleh lompat. Jangan lompat. Okey, jangan lompat Nombor berturutan tak boleh lompat. Okey, jangan lompat. Jangan awak tulis 0, 1, 8, 27. Jangan Tapi awak tulislah 0, 1, 2, 3, dot, dot, dot. Jangan lupa dot, dot, dot dot, dot, dot. Jangan lompat tak boleh lompat. N tidak boleh lompat. Jadi kalau awak tak nak lompat, awak kena pastikan supaya N ni ada something. Mungkin kuasa 3, mungkin kuasa 2, ataupun mungkin tolak dengan something. Nanti ada satu soalan tu, N tolak 2 ke, N tolak 1 ke, awak kena fikir sendiri. Okay, so hati-hati. Ni soalan sederhana susah. Soalan sederhana susah, kalau awak dapat jawab, maksudnya awak betul-betul faham. Soalan kebat lain. Okey, soalan kebat lain bukan macam ni. Soalan kebat lain. Soalan kebat biasanya melibatkan ayat-ayat manis matematik. Tapi ni tak ada ayat-ayat manis. Ini hanyalah soalan sederhana susah sahaja. Okey, so kalau awak dapat jawab, maksudnya awak faham lah. Tapi kalau awak belum dapat lagi, awak kena buat latihan. Okey, awak kena buat latihan. Awak kena cari latihan macam ni, awak kena buat. Okey, buat dan buat sampai awak boleh. Okey, so jawapan dia macam ni 2N kuasa 3 tambah N dan N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Soalan bonus yang kedua. Pun senang. Ni senang je, tak ada pun sederhana susah. Direct question. Tapi saya nak tanya. Okey, saya bagi kat sini rumus lah sebab rumus dah bagi dalam soalan. N ialah sisi. N ialah sisi. Ni adalah rumus Rumus. Heptagon. Heptagon ada berapa sisi? Heptagon ada berapa sisi? Okay, 7. Yes. Hex. Okay, hex. Bukan hex Kalau hex, 6 sebab ada huruf S. S adalah 6, 6. Tapi kalau hex, dia adalah 7 Itu tak ada dia punya, apa yang awak nak ingat tu tak ada tips lah. Tapi awak kena ingat sendiri kena hafal. Hex maksudnya 7. Okay. Apa lagi apabila awak dah tahu N tu sama dengan 7 kan. Contohnya awak dah tahu lah N sama dengan 7.
So awak pun akan menjadi seorang yang sangat gembira sebab awak masukkan dalam rumus. Okay. So 180 kali dengan 7 tolak dengan, okay silap. 180 dalam kurungan darabkan dengan 7 kemudian tolak dengan 360 darjah. Kena buat macam ni ya. Kena salin rumus tu gantikan N. Okay. Dan awak tuliskan jawapan. So jawapan dia mungkin berapa? Kita kira. Saya tekan kalkulator. 180 darab 7. Okay. Tolakkan dengan 360. Dapat 900. Okay, 900. Sebab tu saya cakap rumus ni awak tak payah hafal pun. Sebab rumus tu dia yang bagi. Awak tak payah cari. Okay? Dia yang bagi. Dan sebenarnya rumus yang sebenar lah. Sebenarnya adalah N tolak 2 darab dengan 180. So kalau saya gunakan rumus betul pun, jawapan dia masih sama. N tolak 2 darab 180. Sama je jawapan dia. Okay? Jadi jangan takut dengan rumus tu. Awak tak payah hafal pun. Yang penting awak gantikan apa yang dibagi. Ni adalah direct answer. 2 markah Tapi kalau soalan tu kena kod, dia bagi 1 markah je lah. Jahat kan kalau soalan tu macam tu. Okay, tapi tak apa. Biasanya soalan tu 2 markah. Okay, so saya harap awak faham lah berdasarkan apa yang saya terangkan pada 3 minggu berturut-turut untuk penakulan logik. Sangat detail ya saya explain. Sangat rugi kalau awak tak dapat fokus. Kalau awak tak dapat fokus, awak boleh tonton rakaman video kelas jadi saya adalah sebabnya kenapa saya rakam kelas. Tapi kalau awak tak tonton, saya tak tahulah. Okay, sebab saya tahu ada yang line slow, tak dapat masuk kelas, mungkin ada program sekolah dan ada yang tiba-tiba dah masuk kelas, tiba-tiba line dia terputus ataupun line saya yang terputus. Awak boleh tengok rakaman tu. Yang itulah tujuan saya rakam kelas. Jadi manfaatkan rakaman kelas ni. Tapi kalau awak dah dapat from awal sampai akhir, tak payah tengok pun tak apa. Okay? Yang penting awak faham. Yang penting awak faham. Jangan jadikan pembelajaran ni jadi sia-sia pula. Sayanglah masa membazir. Okay, jadi ini adalah link kehadiran yang saya letakkan dalam ruangan komen. Sila isikan kehadiran dan jawab soalan yang saya berikan. Okey, selesai menjawab. Jadi itu sahaja saya punya penerangan pada hari ini. Jadi saya ingatkan kita akan ada tugasan untuk penakulan logik. Okey, kita ada tugasan. Tugasan yang awak kena buat ialah selesaikan soalan nombor 7 dan soalan nombor 8. Habiskan habiskan. Itu tugasan awak. Habiskan soalan 7 dan soalan 8. Sebab next week mungkin kita akan go through kepada tajuk lain pula. Alright. So nanti macam mana nak hantar, saya akan explainkan dalam group. Kali ni cara penghantaran dia hampir sama tapi awak kena hantar personal dengan saya dulu supaya saya semak jawapan awak. Betul ke salah? Baru awak boleh upload dalam Google Classroom. Jangan upload jawapan terus dalam Google Classroom ya. Pastikan awak semak dulu dengan saya. Cek dulu jawapan betul ke tak. Okay Jadi kalau itu sahajalah yang saya nak explain. Nanti saya bagi tahu lagi dalam group. Okay. So, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.